Apa akan jadi bila kita gabungkan University Cambridge, Oxford, Harvard, MIT, Stanford? Kita letak dalam satu tempat. Kita akan dapat Baitul Hikmah Baghdad. Itulah tanggapan Profesor Ian McGarren daripada Johns Hopkins University. Baitul Hikmah adalah perpustakaan terhebat dan terulung dalam sejarah manusia. Ia merupakan puncak ketinggian ilmu Empire Abbasiyah yang jauh mengatasi semua tempat dan tamadun lain di dunia ketika itu. Daripadanya lahir jenius-jenius terhebat yang pernah dilahirkan oleh manusia. Tapi sekarang kita tak boleh nak tengok walau secepis pun tinggalan daripada perpustakaan ini sebab dia dah tiada. Ada beberapa titik insiden dalam sejarah yang paling menyedihkan dan salah satu daripadanya adalah pemusnahan total Baitul Hikmah oleh tentera Mongol. Gembala tentera yang paling menakutkan dalam sejarah itu datang bagaikan wabak belalang juta. Mereka memusnahkan negara-negara di Eropah, Asia termasuklah di Baghdad, dan mereka membunuh ratusan ribu penduduknya. Termasuklah ulama, saintis, cendekiawan yang telah pun menyerah kalah dan dipenggal tanpa lagi melawan. Dan tentera Mongol ini memusnahkan sepenuhnya Baitul Hikmah. Mereka membakar buku-buku yang ada dan menurut catatan sejarah, bertantan buku yang tersimpan di dalam perpustakaan itu ditenggelamkan di dalam sungai Furat sehingga sungai yang besar itu menjadi hitam kerana dakwat yang terlarut daripada buku-buku tersebut. Begitu banyaknya buku yang ditenggelamkan sehingga ia menjadi jambatan yang dibuat tentera Mongol untuk menyeberangi sungai. Ini adalah antara titik terhitam dalam sejarah Islam yang telah menamatkan terus Empire Agung Abbasiyah. Dan ia buat kita terfikir apa agaknya yang akan berlaku pada masa sekarang kalau Baitul Hikmah di Baghdad ini tak pernah dimusnahkan. Kehebatan umat Islam adalah pada ilmu, jadi bantu kami untuk bangunkan perpustakaan Astaka Fikir. Harapan kami ialah ia bakal menjadi tempat rujukan wacana ilmiah dan di situ juga kami nak buat program-program untuk semua usia membaca Al-Quran, kelas tafsir, sejarah, dan yang paling penting adalah kami nak bagi alternatif kepada hiburan-hiburan melampau, ketagihan-ketagihan hiburan yang melalaikan dalam kalangan anak muda. Kami perlukan bantuan anda untuk membeli perabot-perabot dan memenuhkannya dengan buku-buku, lantas membuka perpustakaan ini insya-Allah dalam bulan 3. Klik link di bawah, sumbangan anda sangat dihargai. Perkara yang sangat menarik tentang zaman keemasan Islam adalah mereka diobses buku. Obses sangat-sangat. Orang Islam dulu mereka mengumpul buku daripada seantero dunia, Mesir, Parsi, Rom, India, China, dan pemerintah siap sanggup untuk bayar bayaran yang sangat mahal untuk dapatkan buku-buku. Jizyah iaitu cukai yang dikenakan ke atas non-Muslim pun mereka boleh bayar dengan menggunakan buku. Buku-buku daripada pelbagai bahasa ni diterjemah dengan sangat gigih, dengan sangat teliti oleh cendekiawan-cendekiawan Islam yang terdahulu. Dan ilmu-ilmu yang sepatutnya pupus daripada tamadun-tamadun sebelumnya dipelihara oleh peradaban Islam. Menurut sejarawan barat ini sangat aneh. Dia macam Empire Islam ni dalam main entah dari mana tahu. Dia orang ni datang daripada padang pasir yang sangat-sangat tandus. Macam dia orang duduk sendiri, syok sendiri dengan gembala kambing, dengan unta-unta dia orang. Dan dia orang ni sebelum ni tak pernah keluarkan walau satu buku pun tak pernah ditulis oleh keseluruhan sejarah Arab Jahiliyah. Tapi entah dari mana muncul diorang ni dan mereka kemudian mengalahkan dua super power yang sangat besar yang mengelilingi mereka, tamadun Parsi dan tamadun Rom. Tapi bukan sahaja diorang mengalahkan tamadun Parsi dengan tamadun Rom ni, entah macam mana tamadun Islam ni dia tak semena-mena menjadi pusat rujukan ilmu dunia.
Bangsa yang tak pernah tulis satu buku pun sebelum ni. Dan bukan itu saja, bahasa ilmu dunia berubah menjadi bahasa Arab. Benda ni dia sangat-sangat ajaib dalam sejarah, dan bagi pengkaji-pengkaji sekular, mereka susah nak menjelaskan benda ini. Mereka kena keluarkan konspirasi pelik-pelik untuk ceritakan macam mana satu bangsa yang tak ada apa-apa tiba-tiba boleh menjadi superpower dunia dan menjadi pusat rujukan ilmu. Dia macam kita kata, kau tahu tak, Malaysia ni dia akan mengalahkan China, Rusia dan juga Amerika. Serentak Malaysia akan kalahkan. Kalau kita dengar ni, kita macam kata, gila apa. Tapi itulah yang berlaku kepada sejarah Islam. Dan hal ini sebenarnya taklah hairan bagi orang Islam, sebab memang kita percaya bahawa Islam itu adalah agama wahyu yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan setakat itu saja, Islam adalah agama yang sangat menuntut penganutnya untuk menuntut ilmu. Malah diwajibkan sekalian umatnya untuk mengembara sejauh mungkin menuntut ilmu. Maka seruan ini pun disahutlah oleh seluruh penganut agama Islam dan dibangunkan perpustakaan-perpustakaan yang merupakan pusat kejeniusan empayar Islam. Dan perpustakaan yang teragung lantas dibina, iaitu Baitul Hikmah. Kalau kita belajar dekat sekolah kan, siapa nama-nama genius yang kita diperkenalkan yang telah mengubah dunia dengan penemuan-penemuan hebat mereka? Mungkin ramailah yang kenal contohnya macam Einstein, seorang genius yang telah menemukan contohnya teori relativity yang telah menunggang terbalikkan sains klasik kepada sains moden, ataupun nama macam Isaac Newton dengan penemuan gravitinya dan juga dengan hukum-hukum pergerakannya. Tapi semua penemuan yang telah dibuat oleh genius-genius dalam sejarah tak lain mestilah dibantu dan disumbang sebenarnya oleh genius-genius ataupun pemikir-pemikir sebelum mereka. Mereka menumpang pada bahu-bahu sang gergasi. Baitul Hikmah pada zaman kemuncaknya mungkin telah melahirkan 5 orang Einstein ataupun lebih lagi. Ramai yang anggap bahawa sains moden datang daripada nama macam Isaac Newton ataupun Francis Bacon yang telah mengutarakan cara untuk kita melakukan sains. Mereka dikatakan mengetengahkan metod saintifik moden, iaitu konsep yang kita panggil sebagai empiricism, iaitu kalau kita nak buat sains ni, kita mesti kena buat pemerhatian, kita mesti kena buat ukuran dan pengiraan, barulah kita boleh menerima sesuatu teori itu sebagai saintifik. Dan bila kita dengar ni, mungkin kita fikir mestilah kan, daripada sekolah lagi kita dah diajar kita kena masuk ke lab, kita kena buat pengukuran, kena tengok radar sebagai. Tapi tak, sebenarnya dalam sejarah sebelum metod saintifik dibangunkan, orang membuat sains adalah dengan cara mereka berfikir ataupun mereka berfalsafah. Dia orang tak buat eksperimen sangat, dan ini adalah cara yang diperoleh daripada tamadun Yunani kuno. Dan sains sebelumnya dipanggil sebagai natural philosophy ataupun falsafah alamiah. Dan hakikatnya metod sains yang kita gunakan sekarang adalah bertitik tolak datangnya daripada Ibn Abi Al-Haytham. Beliau adalah saintis pertama dalam sejarah. Bukunya Kitab Al-Manazir yang menceritakan tentang teori cahaya adalah antara buku terpenting dalam sejarah fizik. Buku itu telah mengubah bidang fizik buat selama-lamanya. Beliaulah yang mematematikkan fizik yang telah mencabar teori tamadun Yunani dan menyuruh kita untuk memakai metod keraguan dalam kita melakukan sains. Ini 1000 tahun lebih awal daripada metod falsification yang dilakukan ataupun yang diperkenalkan oleh Karl Popper. Setiap teori sains sebenarnya kita bukan nak buktikan betul, tapi kita nak buktikan ia salah. Dan selagi tak jumpa bukti bahawa ia salah, selagi itulah ia akan kekal sebagai teori saintifik. Itu baru seorang, ada banyak lagi genius-genius hebat yang lahir daripada Baitul Hikmah. Yang setiap daripada mereka ni kita boleh cerita panjang lebar sumbangan dan kehebatan mereka. Kita ada Al-Khwarizmi, antara genius yang merupakan ahli matematik terhebat sepanjang sejarah. Beliau telah mencipta algebra dan terma algoritma yang kita guna sekarang ni asalnya datang daripada Al-Khwarizmi.
Al-Battani antara ahli matematik dan ahli falak terhebat sepanjang zaman. Buku astronominya digunakan oleh Barat sehingga zaman pencerahan. Jabir Ibn Hayyan, bapa kepada kimia yang memperkenalkan eksperimentasi dan pengiraan dalam alkimia. Ar-Razi, pengkaji perubatan terhebat Banu Musa dalam bidang astronomi dan banyak lagi. Itulah sebabnya Martin Kramer, seorang ilmuwan Yahudi, telah mengatakan bahawa sekiranya kita membuat anugerah Nobel pada tahun 1000, anugerah Nobel yang dianggap sebagai anugerah yang paling tinggi dalam ilmu sains, maka menurut beliau kita tak akan temui nama-nama pada senarai anugerah Nobel itu melainkan nama-nama Islam dan nama-nama Arab. Malangnya bagi kita yang berada pada masa hadapan, itu semua sekarang seolah-olah hanya tinggal sejarah. Kita tak dapat langsung nak melihat Baitul Hikmah sebab ia telah musnah sepenuhnya. Berkata Al-Qashandi, perpustakaan Khalifah Abbasiyah di Baghdad yang memiliki buku yang tak tertaksir harganya jauh melangkaui segala-galanya, ia kekal seperti ini sehinggalah Mongol memusnahkan Baghdad dan rajanya Hulagu membunuh Al-Musta'sim, Khalifah Baghdad yang terakhir. Perpustakaan itu hancur di benam bumi, kesannya hilang, buku-bukunya ditaburkan. Dan bukan saja perpustakaan yang dimusnahkan, ia telah menyebabkan keruntuhan total sebuah empayar Islam yang tersangat agung tersebut. Bukan itu saja, kebuluran yang berlaku setelah pembantaian oleh Mongol menyebabkan orang Islam menjual buku-buku yang ada semata-mata untuk hidup walaupun dengan harga yang sangat murah. Banyak benda yang boleh dibincangkan kenapa empayar Islam boleh tumbang, tetapi mungkin serangan Mongol adalah antara sebab yang paling ketara dan antara sebab yang terbesar. Dan mungkin bagi kita yang hanya dapat membaca semua ini melalui skrin ataupun tinta sejarah, kita terfikirlah, apa akan jadi sekiranya Baitul Hikmah tak pernah jatuh, tak pernah musnah? Mungkin kita akan dapati bandar termaju di dunia bukanlah seperti New York ataupun Tokyo, tetapi mungkin Baghdad, walaupun sekarang kita hanya dapati gambaran-gambaran kehancuran daripadanya. Mungkin revolusi industri yang pertama, iaitu penggunaan enjin steam, dia boleh berlaku ratusan tahun lebih awal dan bukan berlaku di Britain tetapi di dunia Islam. Memandangkan tamadun Islam telah pun mencipta robot automaton lebih awal ratusan tahun sebelumnya, maka mungkin ini bukanlah sesuatu yang agak aneh untuk kita andaikan. Lantaran itu daripadanya mungkin teknologi yang kita ada sekarang ni sepatutnya telah maju ratusan tahun daripada sekarang. Mungkin kerajaan yang pertama menghantar manusia ke angkasa adalah kerajaan Islam, mewarisi cita-cita Ibn Firnas, dan mungkin Doraemon yang pertama telah pun dicipta zaman sekarang. Mungkin namanya bukan Doraemon tapi Dormi. Apa punya kuipi ni? Tapi apapun ia, mungkin seronok kalau kita boleh mengandaikan sesuatu yang tidak berlaku di dalam sejarah. Tapi hakikatnya kita hendaklah meneruskan ambisi roh yang telah dimiliki oleh umat Islam terdahulu dalam mereka menuntut ilmu, obsesnya mereka terhadap buku, obsesnya mereka terhadap menuntut ilmu secara umumnya. Kerana walau apapun, walau sejauh mana pun kemajuan yang telah kita kecapi, ketahuilah bahawa hakikatnya menuntut ilmu itu adalah hanya satu tujuan sahaja, iaitu mendekatkan diri kita kepada pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi kami sangat-sangat menggalakkan anda untuk menyumbang kepada impian kami untuk membangunkan perpustakaan. InsyaAllah akan sangat-sangat membantu dalam rangka untuk membangunkan lagi masyarakat kita dan untuk membuatkan kita lebih mencintai ilmu. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.